Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya dan peserta sahabat-sahabat saya merupakan daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk kami, di mana tajuk kami ialah manhaj muhaddisin pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya melanjutkan pembentangan saya pada kali ini, ingin saya mengenalkan diri saya dan serta sahabat-sahabat saya. Okey, nama saya Muhammad Akil Usaimi bin Osman. Yang kedua, Muhammad Hanif bin Zairuddin. Yang ketiga, Khairul Amin Nudin bin Khairul Anwar. Yang keempat, Muhammad Sofi bin Buhari. Yang kelima, Muhammad Auzanuddin bin Muhammad Daud. Okay. Saya teruskan poin yang kedua. Poin yang seterusnya ialah, seperti mana yang kita tahu, manhaj muhaddisin merupakan satu manhaj yang mengenai manhaj mengenai hadis Nabi SAW. Dalam manhaj ini terbahagi kepada beberapa zaman. Dalam setiap zaman juga terbahagi kepada beberapa bahagian. Okey, seperti yang kita tahu, dalam Islam sumber bagi umat Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah, iaitu firman Allah SWT yang dibukukan menjadi Al-Quran. Dan sumber yang kedua bagi umat Islam ialah As-Sunnah, iaitu Al-Hadis. Okey, dalam pembentangan saya pada kali ini ingin membincangkan tentang sumber yang kedua bagi umat Islam, iaitu Al-Hadis. Sumber kedua ini ialah Al-Hadis, bermaksud kata-kata ataupun perbuatan ataupun pengakuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, selepas itu, dalam hadis ini, manhaj hadis, terdapat sejarah dalam pembentukan dan penulisan terhadapnya, sama seperti Al-Quran. Okey, bagi hadis ini terbagi kepada dua. Pada mulanya, hadis tidaklah disarankan untuk ditulis ataupun dibukukan. Disebabkan itu kerana ada hadis Nabi yang melarang untuk umat Islam menulis hadis-hadis Nabi. Pada ketika itu Nabi masih lagi hidup, masih lagi belum wafat. Okey, dan selang beberapa ketika itu Nabi juga menyarankan untuk umat Islam pada ketika itu menulis hadis baginda. Okey, antara sebab yang pertama Nabi melarang untuk menulis hadis ialah disebabkan bagi menjaga kemuliaan hadis tersebut daripada diseleweng. Dan pada itu juga Nabi sendiri masih hidup. Jikalau ada apa-apa persoalan, mereka, para sahabat dan umat Islam pada ketika itu akan terus berjumpa dan merujuk pada baginda Nabi SAW. Yang kedua ialah disarankan untuk menulis hadis disebabkan pada ketika itu ada beberapa umat Islam pada ketika itu ada beberapa yang tidak kuat hafalannya, maka dibolehkan untuk menulis hadis. Cuma tidak ramai disebabkan
beberapa sebab, antaranya bahan penulisan pada zaman itu tidaklah mencukupi. Yang kedua, disebabkan yang pertama yang itulah yang antaranya. Yang seterusnya, itu saja kot. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi Muhammad Hani bin Zainuddin wa sanatahaddatsu 'anil manhaj fil ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pada manhaj pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanataqalla ila al-manhaj fil ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bercerita tentang manhaj pada zaman Rasulullah lah. Wa indama natali'u hadzal ahd al-karim. Zaman ni dia zaman yang mulia katanya, zaman Rasulullah kan. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujihat sadidah. Rasulullah ada petunjuk yang tepat fi sabilin naqas sunnatuhu ala nahwu min dhabti wal hifz wal adalah. Dia ada petunjuk tepat untuk jalan pada jalan dia nak menyampaikan sunnah dia dah. Jalan dia nak menyampaikan sunnah dia dengan cara yang berdisiplin, terpelihara dan adil. Okey, untuk awal tu sebelum kita nak bicara apa, kita tengok dulu macam ni. Kita tengok dulu kat sini. Walakin fi awalan nanatahaddatsu an ma al-farq baina sunnah wal manhaj. Okey, firstly kita tengok apa beza di antara sunnah dan manhaj. Okey. Ta'rifu sunnah 'inda al-muhaddisin as-sunnah hiya kullu ma athar عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صيرة أو صفات خلقية سواء كان ذلك قبل بعثه أم بعده. Pengertian sunnah. Di sisi muhaddisin sunnah, dia kata apa yang dikaitkan tentang Nabi daripada perkataan, daripada perbuatan, daripada takrir pengakuan, dan sirah ataupun sifat khulqiyah dan khulqiyah ya. Dan sama ada sebelum kebangkitan ataupun selepasnya. Dan tarif manhaj pula, al-manhaj بشكل عام هو المجموعة من إجراءات والخطوات والاختبار والقواعد التي يتبعها إفراد يعملون في نفس المجال. Manhaj ni dia seperti mudahnya kita katakan dia ni macam kaedah-kaedah ataupun ketentuan-ketentuan. Tapi dia takrif ni hanya sekadar nak letak saja, tapi nak cerita kat sini. Pada awalnya apa yang dikaitkan dengan manhaj pada zaman Rasulullah ni, pada awal zaman Rasulullah dulu, manhaj dan sunnah ni sebenarnya beza dia tak banyak pun, tak ada beza pun macam tu. Kerana di dalam sunnah tu dah terkandung dalam manhaj. Okay, dari situ kita tengok kesaksian para sahabat bahawa Rasulullah kadang-kadang pun sering ulang perkataan beliau berkali-kali kan, bahkan ada yang kata sampai 3 kali, agar sahabat benar-benar faham apa yang Rasulullah nak sampaikan. So kita tengok kat ni, kita tengok pada dalil sikit. Okay, kita tengok an Anas عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلموا عليهم السلام عليهم 3.
Apa dia kata? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW ni jika berbicara dengan sebuah perbicaraan, beliau mengulanginya 3 kali. Dia ulang 3 kali agar difahami pembacaan beliau tersebut. Okey. Amma ba'du qala Rasulullah SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Okay, ada apa selepasnya kita tengok orang kata hadis dia yang hadis Rasulullah yang lain. Dia kata okey, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnah aku, maka dia bukan termasuk dalam umat aku. Dan wa yaqulu Rasulullah SAW fil hadis, ini penting sikit, alladhi dhakaranahu annaha nadarallahu amra sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yablighuhu فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه نظر الله Nadarullah. Allah akan memberikan nadarah, keelokan, keindahan kepada seorang yang telah mendengarkan ucapanku. Dia dengar tu, lalu dia faham, dia hafal dan dia menyampaikannya. Itu. Okay, kita tengok sikit yang last. Okay, sini. ومن هنا نشأت رواية الأحاديث بالأساني وكان أقوى وجوه تحمله الحديث هو السماع والأداء. والسماع والأداء. Okey, kita tengok. Periwayatan secara bersanad ni adalah lebih kuat. Kerana dia menampung ciri-ciri seperti simak dan ada ni. Bersanad dia lebih kuat. Sebab tu, macam mana kita kata itu? Basi'un تثبت هذا السماع كقولهم حدثنا وسمعت وأمثال ذلك. حدثنا وسمعت. Okay. Macam mana dia katakan ciri-ciri simak dan adab ni kuat? Contoh dia kata tunjuk kat sini, kaqauluhum haddatsana wa sami'tu. Kalau dia ada macam haddatsana sami'tu, aku mendengar. Yang tu kira kuat. Yang tu hadis tu macam kuat. Kalau kita tambahan kat sini, lebih kalau kata yang ada ciri-ciri yang lemah dalam hadis, qala tu macam lemah sikit lah kan. Tapi okey, tapi ayah kita tengok sikit yang ni last. Okey, apa yang dikatakan kuat kat sini tu antara contohnya wa ittisalus sanad. Ittisal sanad yang bersambung. Huwa syarat min syurutul hadith as-sahih, yakni fi ghalibul amri an kullu rawin min rawati fi sanad al-hadith qad taqa biman fawqihi wa akhadha minhu al-hadith sima'an aw qira'atu alayhi, hadha ma huwa muttafaqun alayh. Ya, hadis yang bersambung ni kata macam mana? Dia kata dia huwa syarat min syurutul hadith as-sahih. Kalau kita baca dalam matan Baiquniyah ada syarat di solusan ni kan, dia syarat daripada salah satu syarat daripada syarat hadis sahih. Okey, hadis yang sanad ni dia macam hadis yang bersambung sanad dia dari permulaan sanad sampai habis, sampai belakang. Setiap pada perawi dia pula ambil hadis tu dalam bentuk pengambilan cara yang sahih daripada dia punya syekh. Okey, kita khalas sebab tu kita pergi ke dan hadis yang hilang pula ni, inqita'us sanad. Okey, yakni anna rawi fi sanadil hadis lam yasma'u mimman fawqil hadis. Okay, hadis ni dia hilang sanad seorang perawi di salah satu tempat, kat atas satu tingkatan sanad tu dia hilang. So kita boleh nampak lah kat sini beza. Orang kata hadis yang simak yang ada dan juga hadis yang lemah. Setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sambung pada sahabat kita yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairul Aminuddin bin Khairul Anwan. Pada kiralan saya pula adalah untuk menceritakan tentang
penulisan hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan, iaitu pertama dalam mukadimah, yakni pengenalan. Hadis tariku domanan, yakni salah satu cara untuk menjaga menjaga hadis ni terpelihara menulis hadis yang didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu cara untuk apa? Untuk memelihara hadis. Persoalan dia adalah hal ta'laman, tahukah anda anal hadis, yang hadis ni telah ditulis semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika baginda masih hayat baginda telah ditulis. Ada sebahagian yang ditulis masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu hayat baginda. Dan yang kedua adalah hal sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang para sahabat dari menulis hadisnya? Jika benar, apakah sebab baginda melarang? Mesti ada sebab. Sesuatu tu mesti akan ada sebabnya. Kenapa dia melarang, kenapa tidak, macam tu. Yang seterusnya adalah man as-sahabah, siapakah daripada kalangan sahabat yang terlibat dengan penulisan hadis ini? Apakah aktiviti ini diteruskan oleh generasi selepas sahabat? Itu persoalannya. Fi hadzal mawdu', dalam tajuk ini kita akan mempelajari berkaitan dengan penulisan dan pengumpulan hadis dan sekaligus menjawab isu-isu berkaitan dengannya. Oleh itu, mari kita telusuri penulisan hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ana tersilap tulis hadis Nabawi. Kitab yakni tajuklah penulisan hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah lam hadis ni tulis di zaman Rasulullah SAW sebagaimana Al-Quran itu ditulis. Ada pada zaman Rasul, ada yang tulis, tapi dia tidak macam Al-Quran tu menulis. Al-Quran ditulis. Yang kedua adalah tidak ada penulis, la yujad, tidak ada penulis hadis sebagaimana adanya penulis Al-Quran yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan sahabat. Maknanya pada zaman Rasulullah dia pada zaman tu tak ada penulis hadis yang dikhusus untuk menulis hadis. Maknanya Al-Quran dengan hadis ni, sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan, ada melarang sebahagian yang menulis hadis? Antara faktornya adalah supaya tidak bercampur Al-Quran dengan hadis, supaya masyarakat supaya tidak keliru yang mana wahyu, yang mana kata-kata Rasulullah. Sebab itu penulisan Al-Quran ada penulis wahyu daripada kalangan sahabat, manakala hadis ni ada sahabat yang khusus menulis. Yang ketiga adalah
ada penulis berpendapat hadis ni tidak ditulis kerana kekurangan bahan untuk menulis. Ini boleh jadi kerana kekurangan bahan untuk menulis dan dorongan untuk menulis hadis ni agak rendah. Poin yang ketiga ni pun boleh dijadikan hujah. Sebab apa tidak ditulis hadis? Boleh jadi mungkin pada ketika itu kekurangan bahan seperti pelepah yang digunakan sewaktu itu, bukannya seperti sekarang yang sudah teknologi canggih, guna pensil dan laptop dan sebagainya. Zaman itu tidak ada lagi. Sebab itu mungkin salah satu sebabnya tidak ditulis hadis, itulah kekurangan bahan. Dan berbagai alasan diberikan oleh kalangan penulis sebab kenapa hadis tidak ditulis ketika itu. Pertama, kerana bahasa Arab kebanyakannya, bangsa Arab ni kebanyakan butuh huruf. Mereka yang butuh huruf biasanya bergantung kepada hafzan. Itu sebab kalau kita baca sejarah, yang mana ingatan mereka ni kuat pada zaman itu, walaupun tidak menulis, tetapi memorinya sangat superb, luar daripada kebiasaan yang kita sama sekarang. IQ mereka tinggi-tinggi. Kalau kita melihat seperti Dr. Zakir Naik, itu pun dah kagum. Ini pula pada zaman Rasulullah SAW, yang mana para sahabat berjuta-juta, beribu-ribu hadis mereka hafal. Mereka bersama Rasulullah hanya menggunakan otak, hafazan. Yang kedua adalah kekurangan peralatan penulisan. Kerana pada ketika itu tidak banyak alatan yang boleh dibuat untuk menulis, kerana terhad pada ketika itu. Yang ketiga adalah dorongan untuk menulis hadis itu tidak kuat, kerana Rasulullah sendiri pun tidak menyuruh untuk menulis hadis pada ketika itu, kerana pada ketika itu wahyu masih diturun. Jadi takutlah masyarakat pada ketika itu terkejutlah. Maksudnya takut tersalah, tercampur antara hadis dan juga Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Saufi bin Bukhari. InsyaAllah sa'wasilu al-juz'u at-tali min bab al-man'u kitabatul hadis fi zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Saufi bin Bukhari insyaAllah akan meneruskan bahagian larangan penulisan hadis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. طيب عند جمهور العلماء أن النهي كتابة الحديث لم يحدث إلا في بداية تطور الإسلام فقط. Menurut jumhur ulama, larangan menulis hadis hanya berlaku pada awal perkembangan Islam.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni wa man ataba anni ghairal qur'ani falyamhuhu. Rawahu Muslim. Maksudnya, janganlah ditulis dariku selain dari Al-Quran. Sesiapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka padamkanlah. Hadis riwayat Muslim. Al-man'u Rasulullah kama dhukira kana bisababin. Larangan Rasulullah seperti yang disebutkan adalah kerana awalan al-qalqu aw khawfan mukhtalatah bain al-Quran wal hadith khassah bainahum wa hiya laysat ma'rifah rasikhah tata'allaqu bil Quran wal hadith. Maksudnya, yang pertama, risaunya atau takut bercampur aduk di antara Al-Quran dan hadis, terutama di antara mereka yang kurang pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis. Saniyan, lam yashghul as-sahabah anfusahum hatta yansu Al-Quran. Yang kedua, supaya para sahabat tidak menyibukkan diri mereka dengan yang lain sehingga mereka melupakan Al-Quran. Thalithan, yahfazu as-sahabah al-hadith haqqan dun al-i'timad 'ala al-kitabah. Yang ketiga, supaya para sahabat benar-benar menghafaz hadis tanpa hanya bergantung pada penulisan. Ini membuktikan bahawa Nabi SAW sangat menitik beratkan kepada para sahabat untuk memuliakan Al-Quran, pada masa yang sama tidak melupakan hadis Rasulullah SAW. Rabi'an, mamnu' bisabab qillatu adadul kitab fi dhalika al-waqt بحيث يستمرون يتركز على كتابة القرآن وليس على أي شيء آخر. الحديث جائز روايتها بالمعنى بينما القرآن لا يفعل ذلك يمكن أن يروي تأسس على معناه. Yang keempat, larangan ini kerana bilangan penulis yang sedikit ketika itu agar mereka terus menumpukan kepada penulisan Al-Quran, bukan kepada selainnya. Ini kerana hadis dibenarkan meriwayatnya berdasarkan makna, sedangkan Al-Quran tidak boleh diriwayatkan berdasarkan maknanya. Khamisan, mamnu' man lahu dhakrah qawiyatan wa mubarrarah liulaika alladhina lam takun dhakratahum qawiyah. Yang kelima, larangan ini kepada mereka yang memiliki ingatan yang kuat dan dibenarkan kepada mereka yang tidak kuat ingatannya. Ini kerana Nabi Muhammad SAW tidak ingin para sahabat yang mempunyai ingatan yang kuat bercampur adukkan di antara penulisan Al-Quran dan Al-Hadis, terutamanya di dalam lembaran yang sama, di dalam muka surat yang sama. Khulasah min bab larangan penulisan pada zaman Rasulullah adalah hal yang berkaitan dengan hal ini kerana berkaitan dengan ulumul Quran adalah kebijakan Rasulullah SAW yang melarang para sahabat pada masa tertentu, yakni pada awal kenabian untuk menulis selain Al-Quran, kerana hanyalah ingin menjaga kemurnian Al-Quran. Seterusnya, saya akan memberikan laluan kepada sahabat saya untuk menerangkan larangan keizinan penulisan pada zaman Rasulullah. Adanya larangan
pada zaman Rasulullah. Seterusnya, adanya keizinan penulisan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa. Awalan, tahrimu katabatu al-hadis allazi yatimu ilgha'uhu bil izni. Maksud dia, larangan penulisan yang terbatal kerana adanya keizinan. Okey. Saya nak mengulas ataupun menerangkan tentang tajuk keizinan penulisan hadis. Okey. Seterusnya, sanian, tastanidu katabatu al-hadis fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'd al-adillatu al-wadihah. Wa min baina al-adillatu al-wadihah, apa maksud dia ialah penulisan hadis semasa hayat Rasulullah SAW adalah berdasarkan beberapa bukti yang jelas. Antara bukti-bukti yang jelas itu adalah An Abdullah bin Amr bin Al-As qala kuntu atubu ulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu fanahatni Quraisyun wa qalu ataktubu ulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha fa amsaktu an al-kitabi faza'artu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa awma'a bi usbu'ihi. Apa maksud dia? Maksud dia ialah Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, saya menulis semua perkara yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mahu menghafaznya, lalu Quraisy telah melarang saya. Mereka berkata, adakah kamu menulis semua yang kamu dengar, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang bercakap ketika marah dan redha. Lalu saya berhenti menulis. Saya menyebut perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menunjukkan ke mulutnya dengan jari dan bersabda, tulislah demi diriku berada di tangannya, tidak keluar darinya kecuali yang benar. Haywa. Seterusnya, salisan, khilalu iftatahu Makkah waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatibun nas summa qama rajulun minal Yaman ismuhu Abu Syah faqala. Maksud dia ialah semasa peristiwa pembukaan Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berucap kepada orang ramai. Lalu seorang lelaki dari Yaman bernama Abu Syah bangun dan berkata, ila fihi faqala atub fawallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Rawahul Abu Daud. Lepas tu hadis yang seterusnya ialah atub li ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atubu li Abi Syah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksud dia ialah tuliskanlah untuk saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi bersabda, tuliskanlah untuk Abu Syah. Itu saja. Okey. Haywa. Seterusnya, yang keempat, khatimatu ataupun kesimpulannya. Okey. Untuk kesimpulan, wa bina'u ala hazina al-hadisin yatabayyanu anil hadis kataba fi hayatihi lakin ba'da sanah as-sabi'ah min al-hijrah lianna Abdullah bin Amr bin Al-As hajara ba'da muahadatu al-Hudaybiyah. Talaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktubu li Abi Syah asna iftataha Madinah Makkah. Apa maksud dia? Maksud dia ialah berdasarkan dua hadis ini, jelas yang hadis telah ditulis semasa hayat baginda, tetapi selepas tahun ke-7 Hijrah kerana Abdullah bin Amr bin Al-Ash
berhijrah selepas perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya ditulis untuk Abu Syah semasa pembukaan kota Makkah. Okey. Itulah apa yang hadis tadi nak sampaikan. Yang dua hadis ni apa yang sepatutnya kita faham, sepatutnya kalau ikutkan sebelum ni, pada zaman Nabi ni, Nabi melarang untuk menulis hadis. Akan tetapi Nabi memberi keizinan selepas tahun ke-7 Hijrah, disebabkan hal seperti berikut yang berada dalam hadis tersebut. Okey. Seterusnya, binaan ala hazihi al-haqiqat kana tahrim katabatu al-hadis fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marahalah al-ula yahdifu faqad ila hafaza al-ahadis. Apa maksud dia? Maksud dia ialah berdasarkan kepada fakta ini, larangan menulis hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di peringkat awal sahaja, yang bertujuan untuk memelihara hadis-hadis. Bermaksud berdasarkan hadis-hadis tersebut, Nabi ni dia melarang umat Islam ketika itu untuk menulis hadis kerana mungkin tujuan baginda adalah untuk pelihara hadis, supaya hadis tersebut tidak bercampur dengan Al-Quran, kerana Nabi hanya mahu memfokuskan penulisan Al-Quran sahaja pada zaman baginda, supaya umat Islam tidak akan keliru dalam mencampurkan kedua-dua Al-Quran dan hadis tersebut. Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.